Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Okay, saya akan bagi sedikit penerangan. Saya rasa kalau saya dalam Melayu bahasa itu okay. Tak ada masalah. Sebab saya punya presentation dengan dalam bahasa Melayu. Okey, saya Nurul Azhar Husin daripada JPPM ataupun ROS Negeri Selangor. Terima kasih menyebut pihak ROS untuk bersama dalam workshop. So masa yang ada mungkin saya akan brief secara sepintas lalu dan secara ringkas. Saya rasa kebanyakan untuk di ROS pertubuhan berdaftar di bawah ROS seluruh Malaysia kita ada lebih kurang 78,000 dan di Selangor saja kita ada hampir 20,000 persatuan berdaftar. Tidak termasuk cawangan. Kalau di cawangan saja kita ada lebih kurang 8,000. So sebenarnya terlalu banyak pertubuhan berdaftar NGO yang berdaftar di Malaysia. Dan dari segi ROS sebenarnya kita mengawal sedia dari segi pergerakan aktiviti pertubuhan, terutamanya pertubuhan yang berdaftar. So saya pergi ke share slide. Okey, sebenarnya berpersatuan termaktub dalam hak-hak rakyat Malaysia untuk sebenarnya berpersatuan, bersuara, bebas bercakap, berhimpun, taruh dalam perkara 10 perlembagaan persekutuan. Mana tiap-tiap warga negara berhak kepada kebebasan bercakap dan bersuara. Ini termasuk berhimpun secara aman dan tanpa senjata. Ini tak lain dan tak bukan adalah untuk berpersatuan. So memang ada kebebasan untuk berpersatuan dan yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Walau bagaimanapun dalam kebebasan tu kita tetap ada beberapa sekatan ataupun kawalan sebenarnya. Sebab itu ROS ataupun Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ni letaknya di bawah Kementerian Dalam Negeri. Dia berkaitan juga dengan aspek keselamatan dan ketenteraman awam. Sebab itu kita mengawal sedia dari segi pergerakan pertubuhan-pertubuhan berdaftar, termasuklah parti-parti politik. Okay, dari segi secara umumnya, pertubuhan ni dalam mana-mana kelab, syarikat, konsian atau persatuan, tidak kira apa jua jenis atau tujuan, sama ada sementara atau kekal, sekurang-kurangnya 7 orang, paling minimum 7 orang, baru dia boleh bentuk satu pertubuhan. Termasuk persatuan sekerja, syarikat, badan-badan sukan, PIBG, koperasi. Yang ini pertubuhan. Tetapi pertubuhan berdaftar dengan ROS artinya yang didaftarkan di bawah Akta Pertubuhan 1966. Peranan pertubuhan terbagi kepada 3 peranan utama. Dari segi pertamanya dari segi kestabilan politik yang kita maklum juga parti-parti politik berdaftar di bawah ROS. Yang ini sebenarnya secara tidak langsung dari segi kestabilan politik negara. Yang keduanya dari segi pembangunan ekonomi memainkan peranan yang besar untuk menggerakkan ekonomi di mana banyak pertubuhan-pertubuhan seperti Dewan Perniagaan yang berdaftar dari segi memaju ataupun membantu ahli-ahli dalam aspek ekonomi dan perniagaan. Yang seterusnya dari segi sosial, pembangunan sosial memainkan peranan yang besar. Aspek aktiviti kemasyarakatan dan juga kalau kita ambil contoh dari segi persatuan-persatuan penduduk, persatuan komuniti yang berdaftar dengan ROS. Okey, ini yang paling penting.
kita bergerak, pertubuhan bergerak merupakan rujukan utama kepada Akta Pertubuhan 1966. Mana-mana pertubuhan mesti kena tahu sekurang-kurangnya peraturan-peraturan yang termaktub dalam Akta Pertubuhan, peraturan-peraturan pertubuhan 1984 dan perlembagaan pertubuhan itu sendiri ataupun Undang-Undang Tubuh Persatuan. Yang ini kebanyakannya kadang kita dapati kurang faham sebenarnya perlembagaan pertubuhan itu sendiri. Di mana sebenarnya perlembagaan pertubuhan ataupun Undang-Undang Tubuh Pertubuhan digubal ataupun ditentukan sendiri oleh pertubuhan selagi mana dia tidak bertentangan dengan Akta Pertubuhan. Okay, saya akan fokus kepada dari segi pengurusan sebenarnya peranan kepada office bearer ataupun pemegang jawatan. Dalam pertubuhan biasanya lah office bearer atau pemegang jawatan utama dalam pertubuhan dia ada pengurusi usaha bendahari. Itu yang tiga jawatan yang utama. Yang pertamanya dia pengurusi. Pengurusi ni mungkin ada pertubuhan dia boleh terpulang sama ada dia nak disebut sebagai pengurusi, disebut sebagai presiden, disebut sebagai yang dipertua ataupun apa-apa gelaran jawatan. Tapi peranannya kita tahu dia sebagai chairman ataupun sebagai pengurusi yang bertanggungjawab secara keseluruhan sebenarnya dalam pengurusan pertubuhan itu. Dan sudah tentunya dari segi perjalanan mesyuarat, dari segi pengkewangan dia bertanggungjawab dari segi peranan pemegang jawatan pengurusi. Ini saya secara ringkas. Timbalan pengurusi begitu juga dengan timbalan pengurusi. Yang ini boleh ada timbalan pengurusi ataupun mungkin tak perlu. Cumanya dari timbalan pengurusi ataupun mungkin gelaran-gelaran lain dia akan membantu kepada pengurusi ataupun semasa ketiadaan pengurusi. Setiausaha, saya akan relatekan juga sebenarnya dengan sistem e-Roses. Saya rasa kalau di sini ada pemegang-pemegang jawatan utama ataupun jawatan kuasa ataupun ahli persatuan, setiausaha ini memainkan peranan yang besar, terutamanya dalam hal-hal urusan mesyuarat, pengurusan lain, pentadbiran dan sebagainya. Setiausaha memang orang yang paling peranan dia paling penting, termasuklah dalam sistem e-Roses yang diberi peranan kepada setiausaha untuk mengemas kini, untuk memohon sama ada memohon pindaan perlembagaan, memohon pembubaran, setiausaha yang diberi peranan dalam mengendalikan sistem e-Roses. So saya ingat yang lain-lain itu tertakluk kepada kaedah-kaedah yang ditetapkan oleh pertubuhan sendiri. Dia boleh juga menandatangani cek dan juga lain-lain urusan dari segi laporan, minit-minit mesyuarat dan sebagainya. Dan yang ketiga yang utama adalah bendahari ataupun treasurer, bertanggungjawab dari segi hal-hal kewangan, dari segi accounting. Peranan bendahari ataupun peranan pertubuhan, terutamanya pemegang jawatan utama dan atau jawatan kuasa, dari segi pemilihan itu sendiri sebenarnya amatlah digalakkan sekiranya jawatan utama ini mereka-mereka yang ada pengetahuan, ada kemahiran dalam bidang berkenaan. Kalau bendahari ini, contoh bendahari, kalau dia tidak mahir ataupun tidak tahu dari segi hal-hal kewangan, hal-hal accounting, dia akan menjadi masalah kepada pertubuhan sebenarnya. Sebab peranan utama dia
dari segi kewangan bertanggungjawab untuk memastikan perjalanan rekod-rekod kewangan dibuat dengan teratur. Sebab penyata tahunan yang perlu dihantar kepada ROS melibatkan dari segi aspek perbelanjaan, aspek pendapatan kepada pertubuhan perlu direkod dan disimpan filing dengan teratur. Okey. Ini antara dokumen-dokumen pertubuhan yang perlu ada, wajib ada sebenarnya kepada pertubuhan. Kalau dulu sebelum adanya sistem, mungkin perkara-perkara ini diwujudkan ataupun kena ada dalam bentuk buku, sebab tu disebut di sini buku, semesti buku daftar ahli, buku yuran, buku kira-kira kewangan, buku minit mesyuarat, minit mesyuarat jawatankuasa, buku resit. Ini semua sebenarnya dokumen-dokumen yang perlu ada. Cuma dalam keadaan sekarang, dari segi era teknologi, dia boleh disimpan dalam rekod dalam bentuk sistem terpulang kepada pertubuhan. Yang penting dokumen ataupun maklumat-maklumat ini disimpan dengan baik, di mana dokumen-dokumen ini bukan sahaja menjadi rujukan kepada pertubuhan, malah sekiranya ada sebarang isu, sebarang aduan kepada pihak ROS, kita akan menjalankan pemeriksaan dan juga siasatan kepada dokumen-dokumen yang berkaitan. Okey, dari segi pengurusan saya akan sentuh sikit dari segi aspek pengurusan kewangan, di mana yang ini mana-mana pertubuhan antara perkara yang sensitif adalah dari segi kewangan. Mana-mana aduan yang kita terima juga mostly banyakkannya melibatkan juga aspek kewangan. Dari segi penyimpanan tunai yang boleh dipegang dari perkara-perkara ini juga sebenarnya termaktub dalam perlembagaan pertubuhan. Sebagai contoh, ditetapkan dalam perlembagaan boleh pegang petty cash atau wang runcit sebanyak 500. Ini contoh saja. Sebenarnya tiada had yang kita tetapkan, terpulang kepada pertubuhan. Pertubuhan tetapkan sendiri 500 dalam satu-satu masa. Kalau lebih daripada 500, maksudnya dia telah melanggar satu kesalahan di bawah perlembagaan pertubuhan itu sendiri dan sebenarnya boleh diambil tindakan. Saya sebut tadi, ini sebenarnya ditetapkan oleh pertubuhan itu sendiri. Kalau contoh, sekarang dalam keadaan sekarang, mungkin 500 tidak munasabah ataupun aktiviti pertubuhan mungkin memerlukan aliran tunai yang tinggi, mungkin boleh ditetapkan dengan jumlah yang tinggi. Sebab kita tidak menetapkan had untuk kewangan itu dipegang. Okey, ini juga yang isu sensitif yang mana aduan yang kita terima ada kebanyakannya ada kesalahan dari segi pengurusan kewangan. Bukannya kita sebut sebagai kesalahan itu dia salah guna wang atau salah guna kuasa, tapi sebenarnya dari segi pengurusan kewangan tidak teratur. Sebagai contoh, dalam perlembagaan ditetapkan, biasa ini yang common ataupun yang biasa ditetapkan dalam perlembagaan, had belanja itu ditetapkan oleh 3 peringkat. Peringkat pertama, 3 pemegang jawatan utama, pengurusi usaha dan bendahari. Dia ada had dia, berapa yang boleh ditetapkan. Peringkat yang kedua, jawatan kuasa, dan peringkat ketiga, mesyuarat agung. Mesyuarat agung di sini maksudnya kebenaran untuk berbelanja itu diperolehi daripada ahli sebenarnya. Ahli berkuasa untuk tetapkan berapa had perbelanjaan yang boleh ditetapkan oleh pertubuhan untuk berbelanja. Contoh yang di sini, 1,000 ke bawah, contoh 1,000 ke bawah perbelanjaan itu boleh diluluskan oleh pengurusi usaha bendahari. Peringkat yang kedua, melebihi 1,000 peringkat kelulusan di peringkat jawatan kuasa sahaja. Dan lebih daripada 5,000, perbelanjaan yang lebih daripada 5,000 ditetapkan dalam perlembagaan
perlu mendapatkan kelulusan atau kebenaran daripada mesyuarat agung. Yang ini kena patuh. Sekali lagi saya sebut di sini, had itu tidaklah ditetapkan oleh ROS. Tidak salah pun berapa nilai had yang ditetapkan oleh pertubuhan yang bersesuaian dari segi aktiviti, dari segi pergerakan pertubuhan untuk menetapkan had berbelanja ini. Ada setengah pertubuhan even had yang ditetapkan sehingga 1 juta pun ada. Contoh, 1 juta ke atas memerlukan kelulusan mesyuarat agung. Maksudnya 500 hingga 1 juta boleh ditetapkan oleh jawatankuasa. Itu terpulang kepada pertubuhan untuk menetapkan. Tapi ketetapan ini perlu jika pertubuhan itu baru berdaftar, ditetapkan di peringkat awal. Seperti contoh ini yang had yang ditetapkan rendah, tapi dia juga boleh buat pindaan dan perlu mendapatkan daripada kebenaran mesyuarat agung untuk pindaan. Tidak ada masalah. Cuma yang masalahnya bila contoh pertubuhan-pertubuhan yang didaftarkan pada yang lama, tahun 50-an, 60-an, 70-an, memang mungkin ketika itu nilai wang itu tinggi berbanding dengan keadaan sekarang. Dia tidak mengubah ataupun tidak meminda had-had perbelanjaan ini yang mungkin boleh menjejaskan dari segi pengurusan pertubuhan itu sendiri. Ini pun ditetapkan dalam perlembagaan sebenarnya untuk penandatangan cek. Kebiasaan yang ditetapkan oleh pertubuhan, dan dia juga adalah seeloknya ditetapkan oleh 3 pemegang jawatan utama, sama ada 2 daripada 3 ataupun 3 sekali, ataupun sebenarnya tidak menjadi satu kesalahan juga sekiranya seorang saja penandatangan cek. Cuma dari segi pengurusan mungkin lebih telus atau lebih teratur sekiranya lebih daripada 2 orang, 2 daripada 3 atau 3 sekali, lebih baik. Tidak menjadi isu dari segi pengurusan kewangan. Okey, ini saya sentuh dari segi pengadilan mesyuarat. Pengadilan mesyuarat, ini jatuh mesyuarat agung. Mesyuarat agung, perkara ini juga kaedah ini biasanya ditetapkan dalam perlembagaan. Penetapan tarikh mesyuarat agung yang perlu ditetapkan biasanya sebelum mesyuarat agung, jawatankuasa bermesyuarat untuk menetapkan perkara-perkara agenda yang akan dibawa dalam mesyuarat agung. Dia pengendalian mesyuarat ni saya rasa tuan-tuan perempuan pun maklum, mana-mana mesyuarat pun satunya sudah tentu dari segi notis, tempoh notis yang mencukupi. Notis itu sendiri cukup sifatnya seperti mana yang termaktub dalam perlembagaan. Sekali lagi, yang perkara-perkara ini sebenarnya kita tidak menetapkan tempoh, tapi tempoh itu perlulah yang munasabah. Even macam contoh notis, notis yang mungkin yang munasabah dan yang sesuai 14 hari. Mungkin dalam keadaan sekarang teknologi yang canggih dan latest, terkini, mungkin 7 hari cukup sudah memadai. Tidak jadi masalah. Tetapi perkara-perkara ini telah ditetapkan dalam perlembagaan. Kena patuh. Kalau ada sebarang perubahan ataupun mungkin tidak lagi sesuai dalam keadaan sekarang, pertubuhan perlu membuat pindaan. Dari segi notis itu mestilah cukup sifatnya tarikh, waktu, tempat mesyuarat, dan sekiranya telah ditetapkan perlu disertakan dengan minit dan laporan kewangan, perlu disertakan. Okey, dari segi quorum mesyuarat, ini juga yang biasanya dalam akta pertubuhan, dalam jadual 1 akta pertubuhan, penetapan ini tidak dihadkan sebenarnya, tapi kaedah itu dijantakan dengan jelas. Dan dalam keadaan biasanya, mesyuarat agung biasanya
ditetapkan separuh ataupun setengah daripada jumlah ahli ataupun 2 kali AJK. Yang mana-mana yang kurang sudah mencukupkan quorum untuk memesyuarat. Contoh pertubuhan ini ada 100 ahli, AJK 15 orang, 100 separuh daripada 100 adalah 50 orang dan 2 kali AJK adalah 30 orang. Mana yang kurang 30 orang, sekiranya kehadiran 30 orang pada mesyuarat berkenaan, maka dia telah mencukup quorum. Contoh yang kedua, ahli 45 orang, AJK 15 orang. Separuh ahli adalah kita ambil 23 orang. Kalau 2 kali ganda AJK dah 30 orang, tetapi 23 yang minimum telah mencukupkan quorum untuk mesyuarat. Jadi perjalanan untuk mesyuarat boleh dilakukan dan dia adalah sah. Okey. Bagaimana jika tidak cukup quorum? Yang ini pun ditetapkan dalam perlembagaan biasanya. Kalau setengah jam daripada yang ditetapkan, hendaklah ditangguhkan ke suatu tarikh yang ditetapkan oleh jawatankuasa. Tidak boleh lebih daripada 30 hari. Macam mana pula kalau dah ditangguhkan juga tidak cukup quorum? Maka pertubuhan kena semak balik kenapa quorum tidak cukup. Sebab ini juga antara isu sekiranya quorum tidak mencukupi menjadikan mesyuarat itu tidak sah untuk dilaksanakan. Dan kalau dilaksanakan juga keputusan-keputusan ada di dalam mesyuarat berkenaan juga tidak boleh diterima. Jadi mungkin keahlian kena semak balik, kenapa tidak hadir, mungkin tidak aktif dan tidak mungkin boleh diwujudkan atau ditamatkan keahlian. Dalam semasa mesyuarat ini biasanya memang dah ada agenda ataupun perkara-perkara yang hendak dibawa dalam mesyuarat agung. Perkara yang paling penting adalah minit, laporan aktiviti dan laporan kewangan. Itu perkara-perkara yang penting dibawa dalam mesyuarat agung. Dan sekiranya ada pelantikan dalam mesyuarat agung. Selepas mesyuarat, dari segi minit mesyuarat dan juga sebenarnya yang paling penting dia berkait dengan ROS dalam tempoh 60 hari ini termaktub dalam akta. Dalam tempoh 60 hari selepas mesyuarat agung itu berlaku, maka kena menghantar kepada pendaftar penyata tahunan. Penyata tahunan ini selaras dengan Seksyen 14.1 Akta Pertubuhan 1966 perlu dihantar dalam tempoh 60 hari kepada pendaftar. Sekiranya mesyuarat agung tiada pada tahun berkenaan, penyata tahunan juga perlu dihantar. Kerana penyata tahunan ni, nama pun penyata tahunan, maksudnya setiap tahun penyata tahunan perlu dihantar kepada pendaftar ataupun kepada ROS lah. Cumanya dalam sekarang kita menggunakan sistem e-ROSES, setiausaha balik kepada setiausaha yang bertanggungjawab untuk menghantar penyata tahunan, hanya hantar melalui sistem sahaja. Dalam sistem pun tidak ada untuk upload sebarang laporan, cumanya dia kena key in maklumat-maklumat mesyuarat, maklumat jawatankuasa, AJK dan juga maklumat kewangan. Itu yang elemen yang ada dalam penyata tahunan. Mesyuarat agung khas ataupun EGM ataupun mesyuarat agung luar biasa. Yang mesyuarat agung khas ini ada dua keadaan. Yang ini pun saya ingat faham. Satunya dari segi jawatankuasa kita yang fikirkan mustahak dan juga boleh permintaan daripada ahli. Biasanya ditetapkan dalam perlembagaan 1/5 daripada jumlah ahli boleh request untuk EGM ataupun mesyuarat agung khas. Okey, mesyuarat jawatankuasa itu pun saya ingat yang ini boleh saya skip sebab mesyuarat jawatankuasa. Yang saya nak fokus sikit ini adalah dari segi kesalahan-kesalahan yang biasa berlaku. Yang ini kita sebolehnya jawatankuasa kena faham perkara-perkara yang boleh melanggar kepada perlembagaan
pertubuhan yang sebenarnya secara tidak langsung dan secara langsung ia adalah melanggar Akta Pertubuhan 1996. Tidak adakan mesyuarat, tidak mahu adakan mesyuarat, tiada notis, tadi saya sebut notis, pemilihan jawatankuasa sepatutnya dibuat, tidak dibuat, minit mesyuarat dan juga minit mesyuarat tidak seperti yang dibincangkan dalam mesyuarat. Okey, yang ini dari segi kewangan, kutipan derma ini sensitif. Tanpa kebenaran adalah menjadi satu kesalahan. Dari segi tanda tangan cek, buku akaun bank perlu adalah atas nama pertubuhan, bukannya kepada akaun individu. Perbelanjaan tanpa kelulusan Mesyuarat Agung itu satu kesalahan yang biasa berlaku sebenarnya. Yang ini yuran, tidak kutip yuran, tidak mahu terima yuran, ini juga satu kesalahan yang biasa. Ini yang saya sebutkan adalah perkara yang biasa berlaku pada pertubuhan. Okey, dari segi keahlian juga, kena semak, kena kemaskini. Keahlian, kalau tak bayar yuran, berapa lama? Biasa dalam perlembagaan sebut 3 bulan atau 3 tahun ditetapkan, tidak bayar, boleh rucut sebagai ahli. Yang ini jawatankuasa kena ambil tindakan. Sebab dia akan menjejaskan kepada quorum mesyuarat, terutamanya Mesyuarat Agung. Okey, yang ini yang melanggar akta directly kepada Akta Pertubuhan, hantar penyata tahunan itu tadi termaktub dalam Akta Pertubuhan, maklumat tidak benar dan juga lain-lain yang mungkin yang ini saya boleh share lah. Okey, yang itu sahaja sebenarnya dari segi pengurusan. Di sini saya akan sentuh sedikitlah sebenarnya dekat dari segi keadaan sekarang. Kita dalam pandemik COVID-19 tempoh PKP ini ada beberapa perkara yang perlu diambil perhatian. Kalau kita ingat sebelum ini tahun lepas bulan 3 kita PKP, semua terhenti. Begitu juga dengan pergerakan pertubuhan, kita keluarkan arahan sebelum ini untuk tidak melaksanakan apa-apa program aktiviti termasuklah mesyuarat, terutamanya Mesyuarat Agung. So sebenarnya pada ketika itu kita mendaftar mengeluarkan arahan untuk tidak melakukan Mesyuarat Agung. Maksudnya dilarang. Cumanya bagaimana pertubuhan hendak bergerak dalam tempoh PKP ini. Dan seperti mana sekarang ni pun kita laksanakan secara online. Ini yang kita amat galakkan. Sekiranya mesyuarat boleh dilakukan secara online, tiada masalah bagi pihak ROS. Cumanya perlu dimaklumkan kepada ROS, sebaiknya lah dimaklumkan, terutamanya Mesyuarat Agung. Mesyuarat Jawatankuasa mungkin tidak ada masalah sebab saya rasa Mesyuarat Jawatankuasa quorumnya ataupun ahli jawatankuasa tidak seramai jika melaksanakan Mesyuarat Agung. Dan dia boleh, saya rasa tak ada masalah dilaksanakan secara online. Cumanya Mesyuarat Agung sekiranya boleh ataupun berkeupayaan untuk dilaksanakan secara online, jawatankuasa perlu ambil tindakan beberapa perkara penting. Antaranya penglibatan, kehadiran untuk join dalam online tu dari segi notisnya, dari segi laporan-laporannya, dan sekiranya ada pemilihan jawatankuasa, kaedah-kaedah yang ditetapkan dalam perlembagaan perlu jawatankuasa memikirkan kaedah. Kalaulah dalam dari segi biasanya pemilihan itu hanya dibuat melalui angkat tangan, mungkin dalam kaedah online jawatankuasa boleh fikirkan, sebab dalam online juga dia sebenarnya ada ruang untuk kita chat ataupun jawatankuasa boleh kontrol undi-undi daripada ahli. Itu kaedah-kaedah yang boleh ditetapkan oleh jawatankuasa. Cumanya perlulah dimaklumkan kepada ROS untuk rekod dan juga rujukan. Okey, cuma bila semalam kita diumumkan sekali lagi PKP,
Maksudnya kita punya aktiviti ataupun pertubuhan punya aktiviti terutama mesyuarat agung juga melibat secara langsung dan tidak boleh, dan sebenarnya kita untuk tempoh PKP ini kita tidak benarkan. Kita juga selaras dengan arahan MKN untuk tidak mengadakan perjumpaan secara bersemuka. Maksudnya mesyuarat agung juga kita dilarang untuk dilaksanakan. Maksudnya dalam tempoh ini kita tangguhkan dulu mesyuarat. Kita tangguhkan. Sebelum ini pun pendaftar ada keluarkan arahan untuk menangguhkan mesyuarat agung untuk tahun 2020. Cumanya untuk 2021 ni kita pendaftar masih tidak, yang terkini belum mengeluarkan sebarang arahan terkini. Cumanya dalam keadaan sekarang memang kita dilarang, sebenarnya dilarang untuk melaksanakan mesyuarat agung. Kalau laksanakan juga maksudnya dia telah melanggar PKP, Perintah Kawalan Pergerakan itu sendiri. Okay, saya ingat tu dulu. Itu sahajalah yang saya boleh share. Kalau ada apa-apa pertanyaan mungkin saya boleh share maklumat kepada pihak Rustia.